Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah. Saya Umi Masitas Osman. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai acara riadah berbasikal keputeraan 2023. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat meninjau kemeriahan program Bandar Kucheriya. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai acara riadah berbasikal keputeraan 2023 mengelilingi Bandar Seri Begawan. Acara yang diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-77 itu bermula dan berakhir di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Berangkat sama paduka-paduka anak anda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Sejurus keberangkatan, baginda dijunjung menandatangani bingkai jersey khas sempena riadah berbasikal keputeraan 2023. Dengan jarak sejauh 10.3 km, riadah berbasikal melalui jalan-jalan utama antaranya Jalan Priti, Jalan Elizabeth II, Jalan Stoney dan Jalan Kumbang Pasang.
ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyaksikan perarakan masuk 77 pekayuh basikal bagi acara 77 km. Baginda seterusnya berkenan menyaksikan persembahan seni pertahanan diri yang disertai oleh 335 orang atlet di bawah skim Jabatan Belia dan Sukan dan klub-klub di bawah Persatuan Karate, Kempo, Kendo, Kickboxing, Taekwondo dan Pencaksilat. Semua diri tuan penting! Sekarang semua diri tuan penting! Sekarang semua diri tuan penting! Riadah berbasikal keputeraan memupuk budaya sukan dan mengukuhkan lagi perpaduan masyarakat ke arah gaya hidup sihat. Very tough, yes. Yes, betul. Sprint parking. He'll be there. Bukan beri-beri bang, bukan sejen. Sebelum berangkat balik ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pada Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan meninjau program Bandar Kuchria di sekitar Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Berangkat sama paduka-paduka anak anda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Keakraban Baginda meluangkan masa bersama rakyat Baginda dengan beriadah serta berinteraksi dapat mewujudkan suasana yang penuh muhibah, mesra dan harmoni. Keberangkatan Baginda ini setentunya memeriahkan lagi suasana hujung minggu Bandar Seri Begawan. Acara Riadah Berbasikal Keputeraan 2023, anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Persekutuan Basikal Brunei Darussalam itu mempamerkan semangat kesukanan yang tinggi. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam riadah berbasikal mempamerkan ikon ke arah gaya hidup sihat.
Persembahan seni mempertahankan diri pada acara Riadah Berbasikal Keputeraan 2023 mempamerkan pergerakan yang unik selain sesuai dijadikan sebagai amalan yang baik ke arah cara hidup yang sihat. Para peserta antara lain menzahirkan rasa gembira kerana terpilih menyertai persembahan sempena acara Riadah Berbasikal Keputeraan 2023. Gembira dapat buat persembahan lagi sekali di depan ke bawah Dulik. Berasa sangat banggalah kirakan ini kali kedua membuat persembahan depan HM lah. Sangat macam happy and terharu lah sikit. It's nice experience untuk performing depan-depan orang macam mana. Tadi kena pilih satu specifically. Ya, kirakan great privilege lah. Acara Riadah Berbasikal yang diadakan seprogram Bandar Kuchria dimulakan dengan program Masjidku Makmur Negara Berkat di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Antara pengisian program Tazkirah Subuh bertajuk Kekal Beraja Kekal Bernegara yang antara lain menggariskan mengenai kewajipan rakyat dan penduduk mentaati dan setia serta berbakti kepada raja. Antara yang hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Dan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kepentingan menjaga ukhuwah dan silaturahim merupakan tanda kukuhnya perpaduan sesama. Kuatnya Islam disebabkan kuatnya ukhuwah seperti mana Rasulullah SAW datang ke Madinah mempersaudarakan sahabat Muhajirin dan Ansar. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam tazkirah bertajuk Jalinan Ukhuwah Kekuatan Ummah semasa malam munajat ke-98 anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama semalam. Antara yang menyertai Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, yang juga memimpin bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah. Mengimarahkan malam munajat ahli-ahli Kelab Dikir Nasyid dan Tausyih Universiti Brunei Darussalam, guru-guru agama dari Sekolah Agama Sengkarai Tutong, Jawatan Kuasa Takmir, Belia dan Jemaah Masjid Kampung Belimbing Subuk dan Masjid Universiti Brunei Darussalam serta penyertaan 87 buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong genap mencapai usianya yang ke-25 tahun. Kementerian Kesihatan semalam mengadakan majlis sambutan Jubli Perak hospital berkenaan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. 25 pegawai dan kaki tangan yang telah berkhidmat lebih dari 25 tahun di hospital berkenaan menerima sijil penghargaan. Juga diselajurkan penyampaian sijil penghargaan kepada mantan-mantan ketua pegawai eksekutif hospital tersebut. Beberapa acara sampingan juga akan diadakan untuk memeriahkan lagi sambutan ulang tahun dan mengeratkan lagi tali silaturahim antara kaki tangan hospital. Kerja-kerja penyelenggaraan di loji rawatan air Layong Tutong yang memerlukan penutupan air utama akan dilaksanakan pada hari Rabu 16 Ogos 2023 bermula 9 malam. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya menjelaskan kerja-kerja tersebut akan mengambil masa 12 jam dan akan mengakibatkan tekanan air rendah atau tiada bekalan air. Beberapa kawasan akan menerima gangguan bekalan air dan tekanan air rendah, terutama kawasan yang tinggi. Kita ikuti maklumat mengenainya.
Sejak awal tahun hingga Julai 2023, daerah Brunei dan Muara mencatatkan seramai 124 orang telah memeluk agama Islam dengan 25 daripadanya adalah berbangsa Cina. Petang tadi, seorang lagi wanita berbangsa Cina melafazkan 2 kalimah syahadah pada majlis pengislaman yang diadakan di Masjid Kampung Salam Bigar. Shido Wong In memilih nama Islamnya sebagai Maryam binti Abdullah. Hadir Awang Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamia. Kumpulan Penyelidik Indeks Maqasid Syariah Kementerian Hal Ehwal Agama akan melaksanakan beberapa siri mesyuarat dan lawatan penanda aras penyelidikan bermula hari ini hingga 20 Ogos di beberapa agensi kerajaan dan institusi pengajian tinggi Malaysia. Rombongan berlepas petang tadi, mesyuarat dan lawatan tersebut dapat mencapai objektif utamanya iaitu mendapatkan input, maklum balas maupun kongsi sama pengalaman yang relevan daripada rakan-rakan strategik luar negara yang berkepentingan dan berautoriti. Diharapkanlah daripada mesyuarat dan lawatan benchmark kumpulan penyelidik Indeks Maqasid Syariah Kementerian Hal Ehwal Agama ini akan mencapai objektif mesyuarat dan lawatan ini diadakan, iaitu yang paling utama ialah kita akan dapat menghasilkan suatu garis dasar dalam penyelidikan Indeks Maqasid Syariah yang dikhususkan dalam pengurusan dan pentadbiran awam di negara Brunei Darussalam. Sejak tahun 1986 hingga 2021, seramai 36 penulis tanah air diangkat dan diberi penghormatan menerima anugerah penulis Asia Tenggara. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Dewan Bahasa dan Pustaka bertanggungjawab selaku urus setia anugerah penulis Asia Tenggara bagi negara Brunei Darussalam. Pada tahun ini, 3 penerima bagi tahun 2019, 2020 dan 2021 dijemput ke Bangkok, Thailand pada 10 Ogos lalu bagi menerima anugerah. Antara yang berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei untuk mengalu-alukan kepulangan penerima anugerah, Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penerima anugerah bagi tahun 2019 ialah Allahyarham Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Tamat, Salmi Mesra yang diwakili oleh isteri Allahyarham. Dr. Haji Morsidi bin Haji Muhammad, Morsidi MH, merupakan penerima anugerah bagi tahun 2021. Manakala Awang Haji Bujang bin Haji Matnor, Bujang MN, adalah penerima anugerah tahun 2020. Berkarih, berjarih dan berlurih itulah perumpamaan yang diterjemahkan kepada seorang pengusaha muda tempatan berusaha dengan gigih hingga membuahkan hasil. Menjalankan 2 perusahaan secara sekaligus, Sea Catch Fish Farming dan Alia Playhouse, 2 projek yang memenangi anugerah projek cemerlang untuk Belia 2023 semasa Hari Belia Kebangsaan ke-18. Sebagai sebuah ladang ternakan ikan yang terletak di pesisiran pantai Pulau Keingaran, Sea Catch Fish Farming berjaya membekalkan lebih 5,000 ekor ikan ke 13 kedai makan dan stor peniaga serta lebih 500 pembeli. Sementara itu, projek Alia Playhouse, sebuah pusat penjagaan kanak-kanak bawah umur 5 tahun, memberikan perkhidmatan pendidikan awal termasuk ilmu asas Islam. Dengan perusahaan ini boleh membuka peluang-peluang kepada masyarakat untuk membuka peluang pekerjaan. Pada masa kini, belia juga harus tidak bergantung kepada kerajaan dan juga pada masa kini negara bergantung kepada minyak, oil dan gas. Membuka perusahaan seperti ini bagi menolong negara dalam mencapai wawasan 2035 dan juga memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat-masyarakat. Pertandingan kucing-kucing tempatan dan luar negeri sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-77 bagi daerah Blyth diadakan di Dewan Bandaran Kuala Blyth.
24 ekor kucing daripada pelbagai spesies ditampilkan semasa pertandingan yang dikelolakan oleh Pertubuhan Perkumpulan Perempuan WI Cawangan Daerah Blyth. Beberapa kategori dipertandingkan, antaranya kategori kucing campuran, kucing siam, kucing Parsi dan biasa. Pelbagai jenis masakan dan kubahan hasil kreativiti kaum wanita di daerah Temburong diketengahkan pada pameran urusan rumah tangga di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, Temburong. Disertai oleh ahli-ahli Biro Wanita Majlis Perundingan Mukim dan Kampung MPMK serta wanita di daerah Temburong dengan 17 kategori hidangan masakan kampung, kuih muih, kubahan, anyaman dan sulaman. Tujuan pameran diadakan bagi mengetengahkan kaum wanita MPMK menghidangkan pelbagai hidangan masakan, produk kampung dan jualan. Pameran dianjurkan oleh Persatuan Pertiwi Cawangan Daerah Temburong sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-77 bagi daerah Temburong. Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan kempen kebersihan pantai sempena sambutan Hari Kemasyarakatan ke-15. Kempen diadakan di Pantai Muara, Mukim Serasa. Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Vivianti binti Haji Muhammad Ali, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Kempen yang disertai oleh 150 ahli dengan tema Selamatkan Alam Sekitar. Juga diadakan pengagihan sumbangan berupa makanan sebagai sebahagian daripada rangkaian aktiviti kemasyarakatan di bawah projek berterusan Projek Titian Kasih Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Kempen bertujuan meningkatkan kesedaran akan kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar di samping menimba pengalaman dengan aktiviti yang bermanfaat. 77 pekayuh basikal terdiri daripada pekayuh basikal atlet negara dan klub-klub di bawah Persekutuan Basikal Brunei Darussalam menyertai acara riadah berbasikal keputeraan sejauh 77 km. Pelepasan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kayuhan bermula dan berakhir di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Majlis Perundingan Kampung Keriam Tutong dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Keriam pagi tadi mengungkayahkan aktiviti riadah berjalan kaki sempena perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-77 dan sempena sambutan Ilal Hijrah. Acara riadah berjalan kaki sejauh 3 km bermula dan berakhir di Masjid Kampung Keriam Tutong. Antara yang menyertai Yang Berhormat Pengiran Haji Isa bin Pengiran Haji Aliuddin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bekas main golf kata dia. Bekas main golf. Terdahulu diadakan kuliah subuh bertajuk Kepentingan dalam Menjaga Kesihatan yang menyentuh keutamaan menjaga kesihatan diri bagi mengelakkan dan mengurangkan risiko mendapat penyakit yang tidak berjangkit. Persatuan Saudara Baru Daerah Temburong Pesat dengan kerjasama Unit Dakwah Daerah Temburong mengadakan acara walkathon sempena sambutan Ilal Hijrah dan sambutan Hari Keluarga. Antara yang menyertai Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Acara walkathon sejauh 1.5 km meliputi kawasan Kampung Sibut. Acara bertujuan memberi ruang untuk mereratkan silaturahim dalam kalangan saudara baru, pegawai serta kekitangan Pusat Dakwah Islamiah dan saudara-saudara baru ke-4 daerah. Kementerian Pendidikan melalui bahagian Jasmani dan Rekreasi Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum pagi tadi mengadakan Festival Olahraga Kanak-Kanak Sekolah-Sekolah Rendah bagi kluster 5 dan 6. Festival berlangsung di Padang Pusat Tingkatan 6 Tutong.
Festival disertai lebih 745 orang murid termasuk murid berkeperluan khas dari 62 buah sekolah rendah. Antara objektif festival adalah untuk memperkenalkan aktiviti sukan yang sesuai dengan keperluan fizikal dan pertumbuhan serta perkembangan kanak-kanak. Festival olahraga seumpamanya diharap dapat menarik minat kanak-kanak dalam aktiviti gerakan, memperkenalkan asas pergerakan olahraga dalam bentuk permainan serta mempromosikan gaya hidup seimbang dan sihat. Lebih 350 peserta termasuk lebih 10 negara luar menyertai larian Borneo Half Marathon edisi keempat di Taman Jubli Perak, Kuala Blythe. 3 kategori dipertandingkan iaitu 21 km, 10 km dan 3 km fun run. Juara lelaki bagi separuh maraton ialah Sefli Ahar dari negara Brunei Darussalam. Sementara juara wanita separuh maraton Xiao Kim To dari Malaysia. Kategori 10 km lelaki dimenangi oleh Haji Alimin Haji Subuhi dari negara Brunei Darussalam. Manakala Nur Ashura Haji Rosli dari negara Brunei Darussalam memenangi kategori 10 km wanita. Para peserta luar negara antaranya dari Kenya, Filipina, Indonesia, Singapura, Nepal, Jepun, Latvia, Belanda, Jerman, India, Vietnam, Laos, Venezuela, Malaysia, Australia, India, Kazakhstan, Afrika Selatan dan United Kingdom. Dianjurkan oleh pemasaran media Akif dengan kerjasama Jabatan Bandaran Kuala Blythe. Negara Brunei Darussalam muncul johan bagi kategori pasukan dalam Kejohanan Golf Kedayan Seborneo 2023. Kejohanan 2 hari tersebut berakhir petang tadi dengan penyampaian hadiah di Kelab Golf Pantai Mentiri. Lebih 100 peserta daripada 4 persatuan golf Kedayan Brunei, Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan menyertai kejohanan. Sebanyak 6 kategori dipertandingkan. Kejohanan Angkat Berat Dewasa dan Belia Kebangsaan Brunei sempena Hari Belia Kebangsaan ke-18, Anjuran Persatuan Angkat Berat Kebangsaan Brunei Darussalam dengan kerjasama Sekolah Sukan Brunei Darussalam membuka tirainya pagi tadi. 3 kategori berat badan dipertandingkan bagi acara lelaki belia dan 6 kategori berat badan bagi acara wanita dewasa. Kejohanan berlangsung di Sekolah Sukan Kampung Pulai. Saingan pertama kategori belia lelaki berat badan bawah 45 kg dimenangi oleh Muhammad Amirul Daniel Muhammad Azhar Samali. Kategori belia lelaki berat badan bawah 61 kg pula dijuarai oleh Muhammad Hazim Aiman. Manakala kategori belia lelaki berat badan atas 89 kg dimenangi oleh Muhammad Syafi Asri Gajali. Peserta tunggal Nurin Jazlina Jafri memenangi kategori wanita berat badan bawah 45 kg. Saingan kategori wanita bagi berat badan bawah 49 kg pula dijuarai oleh Raifana Haji A. Buntar. Liana Safia Siddiq muncul johan kategori berat badan bawah 55 kg wanita. Sementara kategori wanita berat badan bawah 64 kg dimenangi oleh peserta tunggal Juri Lina Juna.